kemudian akan diikuti dengan bacaan tahlil dan yasin yang akan dipimpin sendiri oleh keluarga ulama Al-Ali Ribut, yaitu Ustaz Imam Mubarak Wajib, yang diikuti dengan ziarah ke makam insyaAllah. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi khassana bi ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi tafaddalana wa iyyakum bi ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita yang berada di dalam masjid, salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala yang perlu dibesarkan. Salah satu rumah Allah SWT yang perlu dimuliakan. Salah satu rumah Allah SWT yang perlu dibesarkan oleh hamba Allah SWT yang memahami nilai masjid rumah Allah SWT yang agung ini. Sehingga kan Allah SWT berfirman di dalam satu firman Allah SWT, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah SWT, ia adalah sebahagian daripada ketakwaan hati. Mudah-mudahan hari ini, sebagaimana pengerusi mengatakan, kita buat majlis ini julung-julung kalinya, ialah pertama sekali kerana mengagungkan salah satu daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ini mulut daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, "Uzkuru ala husni mautikum", iaitu sebutlah yang baik daripada orang-orang yang telah pergi daripada kamu. Maka hari ini, hari yang mana disebutkan oleh penganjur tadi, mengatakan di sinilah tempat seorang ulama besar yang suatu masa dahulunya beliau pernah hidup di sini dan beliau menghidupkan masyarakat di sini, beliau menghidupkan majlis ilmu di sini. Dan alhamdulillah, petang ini dengan besar tanggungjawab kita sebagai orang yang hidup di tempat ini untuk memuliakan orang yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita muliakan. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebutlah yang baik-baik daripada orang yang telah meninggal daripada kamu. Apakah artinya itu? Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak beritahu supaya kita kenang jasa mereka, supaya kita pelihara apa yang mereka telah lakukan semasa hidup mereka. Jadi alhamdulillah, kita pada petang ini banyak gabungan daripada erti mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita berada di dalam salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang menunaikan solat, tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada petang ini kita berada di waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang majlis ilmu pada waktu petang. Mungkin ramai di antara kita tak biasa, khususnya orang Melayu, orang Malaysia, tak biasa dengar pengajian ilmu sebelah petang. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum daripada hadis tersebut, itulah para alim ulama Hadramaut khususnya mengambil erti daripada hadis inilah pengajian selepas asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ghudwatun fi sabilillah aw rawhah khairum minad dunya wa ma fiha. Ghudwatun fi sabilillah, iaitu berpagi-pagi di jalan Allah dan berpetang-petang di jalan Allah lebih baik daripada bumi dan seisinya. Maknanya petang yang kita hadir pada waktu ini yang disusun oleh pihak penganjur pengajian lepas asar bukan perkara yang baru, bukan perkara yang mana ni pula pengajian lepas asar pula. Tidak ada masalah sebab ia datang daripada mulut kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, semua yang hadir belajar daripada orang-orang yang kita ambil ilmu daripada mereka, pasti kita kena hormat mereka. Ingat, pernah satu ketika mana cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunda baginda Rasulullah SAW, Imam Ali Zainal Abidin, ketika mana melihat seorang yang kalau dikatakan dalam riwayatnya nampaknya macam orang kurang siuman, ataupun orang, kalau kita kata ini orang tak betul lah, nampak macam itu, lalu keluar daripada mulutnya suatu perkara, satu perkataan yang Imam Ali Zainal Abidin, sahibus sajjad, orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan setiap malam 1000 rakaat beliau bangun malam. Subhanallah. Ini orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin bila dengar daripada mulut seseorang itu, lalu dia pun turun daripada tunggangan, sedangkan ia daripada atas. Sebab tu saya rasa saya tak berani nak duduk atas ni, sebab Tuan Guru Syekh Hafiz ada. Tapi sebab saya terfikir ni sekarang nak turun macam mana pula nak rakam, minta izin, minta maaf Tuan Guru Syekh Hafiz, Habibana Habib Ali tegaf, ini kurang adab kalau orang tua duduk di bawah. Tapi kita lihat bagaimana Imam Ali Zainal Abidin ketika mana mendengar perkataan tersebut, sedangkan beliau ada di atas, beliau turun ke bawah. Kemudian beliau keluarkan pensel, keluarkan buku catatan dan keluarkan pen. Lalu pengikutnya ataupun anak muridnya ada bersama. Kata, ya Imam, anta imam, maknanya kamu ulama besar. Takkanlah daripada naik tunggangan terus turun kerana semata-mata orang ini, ataupun mereka tak tahu. Bila jawapannya baru mereka tahu. Apa katanya? Sami'tu syai'an min kalami. Aku telah mendengar sesuatu daripada mulut yang keluar daripada mulutnya. Fahuwal ilm, ia adalah ilmu. Bagaimana aku pernah dengar Sayyidina Umar bin Khattab, iaitu teman sahabat kepada atukku, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza 'allamani 'ilman fasirtu 'abdan lahu. Kalau aku belajar satu ilmu daripada seseorang, ini nak gambarkan orang yang kita ambil ilmu, sesiapa pun dia seakan-akan menjadi hamba kepada orang tersebut. Maka adakah layak hamba, maknanya anak murid atas, guru di bawah? Maka aku turun ke bawah. Tengok adab yang mahal, adab yang mulia ini diajar oleh para alim ulama, diajar oleh para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah Imam Ali Zainal Abidin. Lalu ia mengatakan, ya Imam, kenapa pula kamu catit? Lalu ia mengatakan, apa beliau mengatakan? Beliau mengatakan, al-hikmatu dhallatul mu'min. Aku mendengar kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, junjungan besar Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-hikmatu dhallatul mu'min idza wajada fa akhadha. Hikmah bijaksana itu telah hilang di kalangan manusia. Maka apabila kamu dapat, kejarnya, ambilnya. Jadi aku dengar daripada mulut mulut orang yang kita rasa macam kurang siuman ni, tapi bila keluar daripada mulutnya suatu perkataan yang mulia, satu perkataan yang boleh manfaat padaku, maka aku catat. Subhanallah. Berapa ramai kita dengar majlis ilmu, dengar hanya macam kita tengok televisyen ataupun kita dengar ataupun rakaman saja. Tapi ini bukan maknanya kelas khusus majlis taklim. Tapi nak ceritakan bagaimana orang-orang yang ini disuruh muliakan. Maka pada petang ini kita berada bersama dengan orang-orang yang patut kita muliakan.
mereka orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang ada darahnya intisab, darahnya kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan darah mereka ini tadi saya dengar ada daripada waris daripada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ali Qaribun, Haji Muhammad Ali Qaribun. InsyaAllah mudah-mudahan darah itu mengalir dengan niat dan dengan perasaan daripada sahibul haul kita pada petang ini. Mudah-mudahan Allah kembalikan balik nurnya, cahayanya, rahsianya, hakikatnya di tempat ini kembali, sebagaimana suatu masa dahulu beliau pernah hidup di sini. Dan khususnya kepada penduduk di sini sepatutnya berasa untung, berasa bahagia, kerana dahulunya ada seorang ulama yang telah berkhidmat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan ilmu di sini. Katanya, saya dengar masa bulan berapa hari itu saya datang ke sini, katanya inilah tempat majlis ilmu dan dinaikkan masjid ini di tempat yang sama. Betul ke? Siapa orang sini? Katanya Tuan Guru Kiai mengajar di sini dan inilah pengajian ilmunya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan faham kepada kita, akan nilai orang yang diberikan faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala hakikat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, kita pada petang ini untuk mengagungkan orang yang disuruhkan agung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakinnahum warasul ilma faman akhadhaha faqad akhadha bihadhin wafir, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, setelah mana kita mengetahui para anbiya alaihi wassalatu wassalam adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan memberi signal, memberikan isyarat, satu hari nanti kami semua akan pergi. Para anbiya semua akan pergi. Yang tinggal orang yang mewarisi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Adakah Nabi selepas Nabi Muhammad SAW? La, tak ada. Nabi SAW mengatakan, la Nabi ba'di. Tak ada Nabi selepasku. Maknanya kalau ada orang mengaku dia Nabi, jangan percayalah. Jangan percaya dia Nabi. Macam mana pun dia mengaku dia Rasul Melayu ke, ataupun dia dia Nabi akhir zaman ke. Nabi akhir zaman sudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, wang emas, dan dirham, wang perak. Bukan mewariskan ringgit Malaysia, bukan wariskan dolar USD Amerika, bukan dolar Singapura. Tidak. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengajar kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman walakinnahum warasul ilma. Akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Apa makna ilmu? Makna ilmu maknanya orang yang Allah berikan cahaya kepadanya untuk mewariskan ilmu. Sebagaimana kita tahu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, mazhab kita orang Melayu telah diasaskan oleh ulama-ulama. Sebab tu kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari mana kamu ambil ilmu tersebut. Maknanya, kalau penduduk di Sijangkang ini suatu masa dahulu kita dengar Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ali Qaribun ini pernah membuka majlis ilmu, pernah mendirikan masjid yang pertama. Inilah masjidnya, kalau yang saya ingat lupa, inilah di tempatnya, dan beliau punya kubur ada di sini. Maknanya beliau pernah hidup di sini dan beliau khidmat di sini
beliau sebarkan ilmu di sini. Maknanya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Imam Ibnu Sirin tadi, maka ambillah betul-betul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna hadzal ilma din. Ini adalah ilmu, ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka ambillah maka lihatlah dari mana ilmu itu kamu dapat. Maknanya di sini la syak masih ada orang yang memikul ataupun mewarisi ilmu yang diajar oleh sahibul haul. Yang mengajar sahibul haul mesti ada dia punya warisannya atau keturunannya, keluarganya di sini. Maka sambungan daripada apa yang disebutkan oleh Ibnu Sirin pasti kita teruskan. Kalau sekiranya terputus, maka hari ini kita teruskan. Dengan apa? Dengan adanya cas. Mana datang cas? Cas-casnya daripada ulama yang datang pada petang ini, yang akan datang katanya mulai petang sampai malam, sekarang lagi ramai. Maknanya hubungan yang dahulu itu akan hidup kembali, insya-Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu masa dahulu tempat ini nur, cahaya, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar daripada mulut para alim ulama. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, suatu masa dahulu beliau sedang belajar dengan gurunya. Gurunya yang beliau belajar, sehingga kan beliau lupa sesuatu ilmu yang beliau belajar. Kemudian beliau mengadu kepada imamnya. Syakautu indal waqi' fi suhil hifzi. Aku mengadu kepada Imam Imamul Waqi', iaitu guru kepada Imam Syafi'i, fi su'il hifzi, pada rosaknya hafazanku. Fa'arsyadani innal ilma nur. Ni saya nak kaitkan orang yang kenapa kita perlu muliakan, kenapa kita kena agungkan, iaitu sahibul haul, sebab beliau bawa ilmu di sini. Beliau bawa ilmu di sini, kata ulama, ilmu yang dibawa seumpama air yang dituang di tanah yang kering kontang, lalu air dituang, suburlah tanaman tersebut. Maknanya suatu masa dahulu tempat ini tiada ilmu, lalu datanglah Kiai Kiai Haji Muhammad Ali, kemudian dituangkan siraman-siraman ilmu, maka bercambahlah ilmu di sini. Maka kita lihat kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i rahmallahu anhu, mazhab kita, mazhab yang perlu kita berpegang padanya, mazhab yang perlu kita belajar. Apa katanya? Innal ilma nur. Sesungguhnya ilmu itu cahaya. La yu'ta lil 'asi. Tidak akan diberikan kepada orang yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu taala. Maknanya kalau tempat ini tersohor dengan Tuan Kiai, Tuan Guru Allahyarham Kiai Haji Muhammad Ali, maknanya tempat ini telah ada nur, kerana orang yang duduk di sini adalah orang yang mempunyai nur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bila duduk di sini, beliau telah mendirikan pondok di Sijangkang pada tahun sekitar 1917. Berapa tahun? 1917. Beliau telah diberikan sebidang tanah untuk membangunkan pesantren dengan bergotong royong. Bermula dengan pengajian di masjid, akhirnya murid Kiai Haji Muhammad Ali bertambah ramai. Di antaranya dari Batu Pahat, Johor. Masya Allah ta'ala, hari ini tengok bagaimana orang yang memandang ilmu tersebut. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar tadi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dengan sebab ilmu Allah, mereka mampu daripada jauh, daripada pedalaman datang untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu dari Batu Pahat, dari Batu Pahat, Johor yang mengikutinya semasa berhijrah ke Kelang, kemudian dari Perak, Melaka, Selangor, termasuk Sabak Bernam, Sungai Air Tawar, dan seorang dari Kelantan. Dianggarkan kira-kira 100 orang dari seluruh tanah Melayu. Apabila murid beliau bertambah ramai sekitar 400 orang, banyak pondok-pondok kecil mula didirikan sekitar kawasan masjid secara bergotong royong. Sementara adiknya Kiai Abbas Abdullah Kahfi sebagai pembantu
bermula dengan tertubuhnya pondok Kiai Haji Muhammad Ali, maka muncullah pondok di sekitar Kelang, antaranya pondok Masyhudi di Sungai Pinang, pondok Kiai Dardak 1937 di Sungai Pinang, pondok Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Jawi 1940, pondok Kiai Hairawi 1960 dan banyak lagi. Subhanallah, seakan-akan cendawan yang tumbuh selepas disiramkan air, cendawan tu tumbuh tumbuh dengan melata. Baik itu kalau kita ingat doa yang didoakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Minta izin Tuan Guru Hafiz, saya kaitkan juga dengan ulama Hadramaut, bagaimana ulama Hadramaut itu didoakan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendoakan bumi Hadramaut Yaman, yang mana ilmu-ilmu hari ni, ulama-ulama punya ilmu hari ni mesti ada sambungan, kesinambungan kepada ilmunya ulama di Hadramaut. Sebab ulama di Hadramaut mereka tak ambil mazhab lain, mereka ambil mazhab Imam Syafi'i rahimahullah tanhu. Maknanya hubungan di antara ulama ulama tanah Melayu dengan ulama Hadramaut, ulama Mekah, memang sinonimnya mesti ada hubungan dengan ulama-ulama ini. Apa ilmu yang disampaikan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah tanhu, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah mana agama kamu ambil, dari siapa kamu ambil ilmu tersebut. Inilah yang disebutkan ilmu bersanad. Sebab itulah Islam sangat penting kepada sanad. Sebab baru tahu kita belajar dengan siapa, kita ambil ilmu dengan siapa, kita ambil daripada kitab mana, rujukan mana. Saya pernah duduk dengan Tuan Guru Syekh Hafiz. Tuan Guru Syekh Hafiz kata, "Ustaz, cuba tengok kitab orang Arab, kitab mana, kitab belah Arab, ada tak kitab tu tulis pasal sanad?" Lalu saya pun ingat balik kitab Matan Abi Syuja', kitab Hasyatul Baijuri, kitab ini semua kitab-kitab yang masyhur di tanah Melayu semasa dahulu sampai hari ini. Yang faham, yang tak faham sebab dia dah tak cari kitab-kitab ni. Kitab Safinatun Najah, kitab Nailur Raja, kitab Matan Abi Syuja', huraiannya, Kitabul Iqna', Kitabul Hasyatul Baijuri, Hasyatul Bujairmi. Ini semua kitab yang masyhur Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hari ini kita kata kita mazhab Imam Syafi'i. Berapa di antara kita yang sudah khatam kitab mazhab Imam Syafi'i? Kitab daripada A to Z, daripada awal bab sampai hujung bab. Ke asyik jumpa toharah, lepas tu habis. Kenapa? Sebab ustaznya datang, lepas tu ustaznya pergi haji, tak balik, tukar ustaz lain, mulalah balik. Sebab tu belajar ilmu kalau boleh biar khatam. Satu kitab khatam. Jangan hanya belajar sekejap, datang awal, Masya Allah, datang punya ramai mula-mula, lepas tu sikit-sikit, slow, perlahan-lahan, last sekali ustaz dengan anak murid berapa orang. Sebab itu kita lihat bagaimana dalam menuntut ilmu ini penting ilmu bersanad. Maknanya kita lihat bagaimana ilmu itu didoakan oleh para alim ulama. La syak, tidak ragu-ragu dan pasti ulama Tuan Guru Kiai Haji Ali Qaribun ini, Allah yarhamu, beliau sampai ke sini adalah doa-doa daripada guru-guru beliau yang beliau belajar. Sampai di sini untuk menanam benih siraman yang indah, lalu tumbuhlah pengajian ilmu di sini, dan kemudian tumbuhlah madrasah-madrasah, pondok-pondok. Kita dengar di antara doa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini doa untuk orang Yaman. Doa untuk, ada yang mengatakan semua orang, kalau orang Yaman semua orang kata ini Hudaidah, ini doa untuk Hadramaut, ini doa untuk Mukalla. Semua orang mengaku, tapi yang penting ni doa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk orang Hadramaut di Yaman. Apa? Doa yang pertama, Ya Allah, janganlah kau berhentikan air, sumber air di sini sampai hari kiamat. Sebab tu siapa yang pernah pergi Hadramaut, kita pergi dekat tempat Hadramaut di sana, airnya masih mengalir. Di masjid-masjid semuanya ada air daripada daripada telaga, daripada perigi. Ini kalau cerita perigi, datang dekat tuan rumah tempat Tuan Guru Syekh Hafiz Al-Jandrami, dah ada perigi dah. Perigi. Baik. Kemudian kita lihat, tengok itu kat mana? Kat Pahang, yang telaga Gau.
Subhanallah, ni doa ulama. Doa ulama walaupun ditahan, jangan keluar. Ulama ajar anak murid, jom kita semayang, bangun malam, kita doa. Allah lahirkan air keluar, tu keluar telaga Gau, air Gau tu. Subhanallah, tengok doa masinnya mulut ulama. Dia punya doa, tengok apa kata doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, jangan kau matikan, jangan kau putuskan air yang keluar di sini sampai hari kiamat. Itu satu. Yang kedua, doanya, ya Allah, ya Allah, lahirkanlah di tempat ini para alim ulama seperti mana hujan turun, seperti mana tumbuhan tumbuh selepas hujan turun. Yang ketiga, ya Allah, lahirkan wali-wali, para walimu di sini sebagaimana cendawan tumbuh selepas hujan. Tengok, kita dengar sebentar tadi jasa Tuan Guru Allahyarham, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ali Qaribun. Mudah-mudahan Allah rahmati kuburnya, Allah rahmati tubuh badannya, rohnya di dalam kuburnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan salam kita kepada beliau. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita untuk beri salam kepada orang yang dalam kubur, bukannya salam assalamu alaihi, sedangkan dia dalam kubur bukannya ni, tapi Rasulullah ajar assalamu alaika, assalamu alaika ya ahlal kubur. Maknanya ka tu macam kita semayang juga, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka tu maknanya domir, kata ganti diri, kamu tu hilang ke depan kita. Minta maaf saya cakap kepada orang-orang yang tak percaya, kamu tak percaya dengan agama kamu sendiri. Kamu tak percaya dengan orang yang dalam kubur sebenarnya dengar apa yang orang hidup bercakap. Kita yang duduk dalam majlis ni, orang yang dalam kubur dengar. Kalau jangan tak percaya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata assalamu alayka, beri salam, salam sejahtera ke atas engkau, sedangkan dalam kubur beri salam. Maknanya yang dalam kubur dengar, cuma kita tak boleh dengar dia jawab balik. Kalau dengar dia jawab balik, alamat lari lintang bukang lah, takut dengar. Tapi nak fahamkan bahawasanya salam itu sampai kepada orang yang dalam kubur. Maka insya-Allah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan makna ulama ini dahulu duduk di sini dengan kehadiran para alim ulama, para kiai, para habaib, orang-orang soleh di kalangan kita. Mudah-mudahan Allah naikkan kembali sebagaimana semasa hidup beliau di sini. Saya tak mampu nak bercakap panjang, rasanya berat hati nak berdiri, nak sambung lagi sebab Tuan Guru Haji Syekh Hafiz dah ada. Haji, insya-Allah mudah-mudahan apa perkongsian kita pada petang ini memadai, dan insya-Allah nanti kita akan sama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat ada satu perkataan daripada anak murid kepada guru yang mulia Said Salim bin Omar bin Hafid. Ia pernah mengatakan, sebenarnya apa yang kita rasakan, maksudnya yang kita muliakan, kita bangunkan haul, kita hidupkan majlis ilmu, kita ni semua, sebenarnya kita nak, hakikatnya kita muliakan sahibul yang sebenarnya. Kita muliakan imam Kiai Allahyarham Kiai Haji Muhammad Ali Haji Qaribun. Kita muliakan ulama, kita muliakan majlis ilmu, kita muliakan majlis selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita muliakan kitab-kitab yang ada pameran di luar, kita muliakan tempat di sini. Sebenarnya kita muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah kembalikan makna cinta yang sebenar. Mudah-mudahan Allah kuatkan di tempat ini. Memang sudah ada, seperti mana seorang ulama dia kata apa? Negara kamu ini macam air yang ada ada serbuk. Serbuknya dah ditanam. Serbuknya ditanam oleh ulama, tuan-tuan guru. Bukan sekarang, dulu. Kalau saya nak sebut, saya pun malu sebab Tuan Guru Syafiq lagi banyak hafal. Banyak ulama Fatani pernah duduk di tanah Melayu, khususnya di Selangor. Ulama Qaribun, ini Jawa,
Jakarta, orang Indonesia duduk di sini, maknanya mereka dah tanam. Kalau di Malaysia lagi luas, dengan Tok Kenali, Tok Kupalo, Tok Pulau Manis, ini semua ada. Jadi seakan-akan kita ada serbuk. Hari ini serbuk tu kalau kita biarkan, dia akan stop. Perlu ada yang gaul balik dan naik balik. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah pelihara ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah pelihara majlis ilmu yang bersanad. Mudah-mudahan Allah pelihara tempat-tempat majlis ilmu yang dahulunya dihidupkan oleh para alim ulama, seperti mana tempat ini akan hidup kembali. Ya Rabb, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, kembalikanlah sanad yang bersambung ini sampai kepada kekasih junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jasa mereka sangat besar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, tariklah hati-hati anak pemuda di sini untuk menghidupkan kembali tempat ini sebagaimana suatu masa dahulu beliau hidup di sini. Allah yarham hidup di sini, keturunannya masih ada di sini. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar kau tarik hati-hati seperti mana magnet yang akan kembali, syas kembali di tempat ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah, kalau ulama kembali kuat, insya-Allah umarok juga akan kuat. Kami mohon kepadamu ya Allah, dulu tidak ada seorang ulama, tidak ada seorang tuan guru, melainkan hatta pemimpin akan bersama dengan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, tariklah hati-hati hamba-Mu agar menghidupkan majlis ilmu seumpama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf banyak-banyak atas segala kekurang adab saya dengan orang-orang tua, dengan orang-orang kaum kerabat, dengan dif-dif kehormat, dengan orang-orang tua di sini, orang-orang lama di sini, para penuntut ilmu. Mudah-mudahan saya termasuk di antara orang yang dapat saham di dalam majlis ini. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah.